Quyud Muhtarazat yang dibawa oleh Imam At-Tabari rahimahullah. 3-1, iaitu Allah Subhanahu wa taala ini al-musta'li ala kulli syai'in, iaitu Allah maha meninggikan atas tiap-tiap sesuatu. Baik, sekarang ni kita nak bincang sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, Allah Al-Muta'ali, dia yang maha meninggikan atas tiap-tiap sesuatu. Yang pertama, apa yang dia tinggikan ialah minal awamir, segala suruhan-suruhan Allah. Segala suruhan-suruhan Allah, dialah yang meletakkan kedudukan suruhan itu mengatasi segala suruhan yang ada di alam ini. Itu. Kalau sekalipun makhluk kata, dulu saya ada seorang sahabat saya ni, dia kerja chef di sebuah restoran yang terkemuka. Tapi restoran tu bukan orang Islam kita lah, tapi menyediakan makanan yang halal. Jadi bila dia nak masak, contoh mayang Jumaat, jam pasal dah ada khutbah, baru nak semayang. Jadi tokek dia ni tak boleh nak faham. Dia kata mayang 2 rakaat je. Dia kata awal nak jadi sampai 45 minit. Gitu. Lah kali dia kata tak payah pergi mayang Jumaat, semayang Jumaat. Gitu. Suruhan dia ialah kena duduk dekat tempat kerja pada sekian pukul ini sampai pada sekian pukul ini. Itu suruhan dia. Suruhan Allah Subhanahu wa taala pula ialah suruhan kata, selagi tidak ada sebarang darurat, selagi tidak ada sebarang mudarat yang besar, maka suruhan Allah wajib didahului. Jadi siapa yang meletakkan suruhan ni, suruhan yang paling tinggi? Dia. Pasal apa dia boleh letak? Pasal dia al-muta'al. Macam tu. Pasal dia al-muta'al. Jelas tanah. Baik. Yang pertama iaitu hukum Allah yang membabitkan segala suruhan, sehingga segala suruhan ini tidak boleh ditandingi dengan mana-mana suruhan yang ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini al-muta'al, yang maha meninggikan pada tiap-tiap sesuatu pada perkara an-nawahi. Pada perkara an-nawahi, tadi al-awamir suruhan, hak ni an-nawahi larangan. Gitu. Segala bentuk larangan yang Allah Ta'ala telah putus dan tetapkan tidak boleh menandingi kedudukan darjat larangan ini mengatasi mana-mana larangan yang ada di dalam alam ini. Gitu. Tak boleh mengatasi larangan tu. Contoh larangan Allah untuk jangan kita minum arak. Tahrimu bisyurbil khamar, pengharaman dengan meminum arak. Tak boleh minum arak kalau tak ada sebarang darurat. Tak boleh minum arak. Tiba-tiba kita nak mengatasi larangan tu dengan larangan yang lain. Dia kata, "Ustaz, saya nak beritahu ni contoh. Bos saya ni, dia tak bagi saya minum air kosong. Dia tak bagi saya minum air kosong. Kalau duduk dengan dia, kena minum arak juga. Kalau tidak, tak dapat kerja ni." Jadi kita nak ikut suruhan dan larangan siapa? Allah. Wajib ikut. Baru ni jadi satu isu. Berkenaan tentang arak. Nampak macam agak sensitif. Tapi saya cuba cakap lah. Arak ni diharamkan bukan ke atas syaribul khamar saja, bukan ke atas si peminum arak saja. Orang yang meminum arak, maka kalau sabit dia minum arak, sabit orang minum arak ni dia ada 2 aja. Sabit nak kena hukuman hudud. Orang minum arak ni ada 2 saja. Kalau katalah hukuman hudud ada kat Malaysia, pensabitan dia 2 saja. Yang pertama, iqrarus syari',
pengakuan bagi orang yang minum. Orang yang minum tu dia sendiri pergi mengaku kat qadi. Yang kedua, syahadah rajulaini adlaini muslimaini, iaitu mestilah mendapat penyaksian daripada dua orang lelaki yang Islam lagi adil, yakni bukanlah orang yang merapu lah, kita kata orang yang thiqah, boleh dipercayai atas keimanan dia. Dia tak boleh sabit kalau ish awak badan dia bawa rak ni, dia tak sabit aku tu. Dua benda ni saja. Maka kalau sabit hukuman hudud ni, maka dia akan dikenakan arba'ina jaldah, sebanyak 40 kali sebatan. Qadi boleh tambah sampai jadi 80 kali sebatan. Hudud 40. Qadi kata ish gerak sangat ni, tambah lagi 40. 40 yang kedua itu dinamakan sebagai ta'zir. Baik. Jadi timbullah satu isu. Tadi hukum arak lah, hukum arak. Timbullah satu isu, satu peristiwa ni, ada seorang pekerja di kedai serba nikah 24 jam. Saya tak nyatakanlah kedai mana. Budak lagi budak tu. Ada seorang non-Muslim, bukan Islam, dia beli arak. Bila dia beli arak, dia letak dekat kaunter nak bayar. Jadi kawan tu tak mau kira. Sebab orang yang jual beli pun termasuk dalam kalangan orang yang berdosa besar. Selagi mana dia ada kaitan dengan arak, tukang perah anggur ke, tukang hidang ke, tukang buka botol arak ke, apa saja yang membebitkan arak yang sampai kepada syaribul khamar, kepada orang yang minum, maka dosa besar. Tak boleh nak elak tu. Jadi dia fahamlah kata larangan Tuhan kata tak boleh. Dia faham larangan Allah kata tak boleh. Maka dia pun ambil handphone dia. Dia ambil handphone dia. Maka dia rakam. Dia rakam orang bukan Islam tu marah dia pasal tak mau kira. Jadi ada orang tanya saya, apa pandangan saya? Baik, untuk mengatasi masalah-masalah yang macam ni, penyelesaian dia mudah saja sebenarnya. Penyelesaian dia mudah. Antara penyelesaian dia saya boleh bagi dua. Yang pertama, kalau tengok kedai tu memang dah jual arak, tak usah duk pergi cari kerja kat situ dah. Selesai masalah. Kita pun tak serabut, orang yang bukan Islam mereka ada hak nak minum. Pasal tu cerita mereka kan, kita tak ambil tahu pasal mereka. Jadi sebelum kita nak tempat pergi kat kerja yang kedai serba ni, cek tengok ada tak jual arak. Kalau jual arak, okey, katalah jual arak, kita tengok balik ada tak orang bukan Islam yang jadi pekerja kat situ. Kalau ada, kita suruh dia tolong kira, suruh dia scan barcode tu. Itu habis cerita. Tapi kalau tak cukup dua syarat ni ataupun dua kaedah penyelesaian ni, maka nasihat saya, cari kerja lain. Cari kerja lain. Macam tu. Wallahu alam. Selesai. Jadi mana yang kita nak kena ikut ni? Okey, sekarang ni saya dah bagi dua contoh. Saya dah bagi kat tuan-tuan dan puan-puan dua contoh berkenaan tentang ketinggian Allah. Allah Maha meninggikan pada awamir, suruhan dan larangan. Baik. Sekarang ni kita nak bincang sikit dari segi satu sudut, nama dia maqasidus syariah. Maqasid asy-syariah. Tujuan syariat ada atas muka bumi ini. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan daruriyat, keperluan syariat turun ni ada 5. Kita ingat no? Ada 5 tujuan syariat turun. Untuk menjaga keperluan ni ada 5. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Sebab tu tak boleh bunuh diri. Sebab ada larangan untuk kita bunuh diri pasal dosa. Pasal sebab apa larangan bunuh diri? Sebab nak menjaga nyawa. Sebab tu tak boleh bunuh orang yang tidak halal darah bagi dia, pasal nak menjaga nyawa.
Hifzuddin sebab apa? Menjaga agama dengan cara apa? Dengan dijauhkan kita daripada melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, kalau untuk menjaga akidah. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Sebab tu ada pengharaman mencuri, pengharaman merompak. Itu. Yang keempat, hifzun nasal ataupun hifzun nasab, iaitu untuk menjaga akal. Untuk menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifzul akal, untuk menjaga akal. Sebab tu diharamkan ke atas kita untuk minum arak. Hifzul nasal, menjaga keturunan, diharamkan ke atas kita untuk zina, liwat ataupun qazaf, tuduh orang berzina. Jadi syariat turun ni nak jaga 5 benda ni. Baik, ulama maqasid membincangkan dalam 5 ni yang mana paling tinggi. Dalam 5 menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. 5 benda ni yang mana yang paling utama? Ada banyak pandangan lah. Antara pandangan yang pertama kata hifzuddin, wajib menjaga agama. Wajib menjaga agama. Sebab tu kan ada hadis Nabi SAW, di akhir zaman akan ada umat yang menjaga agama ini umpama macam menggenggam bara api. Susah macam mana pun dia kena buat juga. Gitu. Baik, tu satu pandangan tu. Pandangan yang kedua mengatakan, iaitu hifzuddin, menjaga agama ni dia bukan satu keutamaan. Bukanlah saya kata dia bukan kata tak penting, dia penting. Tetapi dia mengatasi hifzun nafs, menjaga nyawa itu lebih penting daripada menjaga agama. Sebab pandangan kedua mengatakan agama ni tak usah kita duk jaga, Tuhan dia boleh jaga agama dia. Macam tu. Ada yang kata pandangan situ. Seperti contoh, apabila bertembungnya dua daruriyat ni, menjaga agama dengan menjaga nyawa, mana yang nak didahulukan? Contoh situasi. Masuklah hutan, makanan habis tak ada, cendawan pun semua makan dah, hak beracun pun makan dah, semua ni kera kalau jumpa kita kera lari. kera lari. Dia kata ni kalau jumpa bapak ni saya kata sembelih. Dia kata tengok mai lalu babi, boleh tak kita nak makan? Ya, boleh. Walaupun ada larangan untuk kita memakan bangkai, memakan binatang-binatang yang haram, ada suruhan larangan tu. Larangan tu al-muta'ali Allah. Allah meninggikan larangan tu lebih pada orang lain. Kalau ada orang saja mailah makan babi ni, kita boleh tolak kerana larangan Allah mengatasi suruhan orang kaidah. Jelas tuan-tuan? Tapi bila berlakunya mudarat ataupun darurat, maka kita boleh memakan daging babi. Boleh makan daging tu. Tetapi perlu seadanya. Dia ada kadar dia. Dia tak boleh kata alang-alang boleh makan daging babi ni. Dia kata nak buat masak kunyit, tak boleh. Nak buat masak paprik, tak boleh. Kalau dia nak bakar pun dia tak boleh bakar sampai dia buat macam sate hak nak bagi hitam. Nak bagi jadi sedap rasa tu, dia tak boleh tabuk dengan apa-apa pun, kena bakar kosong supaya tak ada rasa. Hanya sekadar untuk bagi kita rasa hilang lapar tu saja. Beda buat lapik perut saja. Jadi poin saya ialah apa? Maha suci Allah dalam dia meninggikan segala suruhan dan larangan dia. Dia berhak untuk kata lagu ni kat kita, darurat ke tak darurat ke, jangan duk makan benda-benda yang haram. Dia boleh buat. Pasal dia al-muta'ali, dia maha tinggi. Tetapi Allah terlalu tolerate, terlalu bertoleransi dengan kita, sehingga certain situasi, beberapa kes dalam keadaan-keadaan yang tertentu, maka diharuskan, sehingga keluarlah satu kaedah, ad-darurat tubihu al-mahzurat. Ketika berada di dalam keadaan darurat, benda yang haram diharuskan untuk buat. Macam itu. Padahal dia tak ada masalah, kan? Dia Tuhan. Dia boleh kata
Tak usah tu ambil kira darurat tak darurat. Kalau aku kata hak tu lah. Gitu. Jelas tuan. Habis dekat tu. Syarah 3/2. Tak habis lagi. Dan yang ketiga, Allah Al-Muta'al, selain daripada Allah Maha meninggikan suruhan, Maha meninggikan larangan, Allah juga Maha meninggikan ke atas takdir sunnatullah, aturan Allah Ta'ala. Dialah yang menyebabkan ketinggian tu. Sebagai contoh macam ni, aturan Allah, manusia itu kalau dia beriman, darjat dia itu akan mengatasi para malaikat. Ada. Pasal apa dia boleh buat lagu tu? Pasal dia Al-Muta'al. Peraturan ini susun atur hierarki kehidupan darjat manusia, hierarki kehidupan darjat makhluk. Dia tu. Pasal apa? Pasal dia tu Al-Muta'ali. Allah meninggikan darjat manusia mengatasi binatang. Pasal apa? Pasal dia boleh. Macam lah budak-budak lah kan, bila orang tanya sebab apa kamu buat macam ni, sebab boleh. Dia tahu sakit hati kan, dia cakap sebab boleh tu kan. Tuhan memang sebab dia boleh. Dialah segala aturan-aturan ni, dia yang tahu. Maha tinggi dia. Sehingga maha tinggi aturan Allah, dia meninggikan diri dia sehingga dia bagi tahu kat kita, tolong cari mana cacat celah yang berada di langit. Dalam surah Al-Mulk kita duk baca tu kan, thumma rji'il basara karrataini yang qalib tu ila akhir ayat. Perhati tengok kat langit tu, kedudukan yang aku buat ni ada tak cacat celah. Kalau hampa ulang balik kali kedua, nescaya tak jumpa. Nescaya perbuatan mengulangi mencari kecacatan ciptaan aku ini hanyalah perbuatan yang sia-sia dan memenatkan diri kamu saja. Jadi 3 perkara secara umumnya Allah Maha meninggikan diri dia atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam. Syarah 3/2. Biqudratihi, kata At-Tabari rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan diri dia dengan kemampuan yang sedia ada pada zat dia tu sendiri. Saya bagi contoh. Makhluk. Macam mana dia nak meninggikan kedudukan darjat dia? Apa cara yang dia boleh buat? Mesti cara bighairihi, dengan dia melalui benda lain yang buat. Saya bagi contoh. Orang kalau dia nak dapat gelaran datuk, kan, ada banyak cara. Sama ada melalui jasa dia, sumbang bakti dia kepada masyarakat dan negara, maka dikurniakan darjah kebesaran datuk. Baik, itu cara yang pertama. Dia mesti ada buat benda lain sehingga sultan ataupun pihak yang berkuasa mengangkat dia. Dia tak boleh isytihar dia datuk sendiri. Dia tanya kata, saya ni buat, kalau tiap-tiap kali kenduri, saya lah orang yang paling banyak duduk kat Kedohong ni. Dia kata. Jadi disebabkan jasa saya kat masyarakat ni banyak, jadi panggillah saya datuk. Dia tak boleh gelarkan diri dia tu datuk. Dia tak ada kemampuan tu. Jelas lah. Siapa pun atas muka bumi ni, daripada nak jadi sultan ke, nak jadi yang di Pertuan Agong ke, nak jadi presiden ke, nak jadi Perdana Menteri ke, mesti ada orang yang nak kena tukar angkat dia. Nak jadi macam negara kita, negara yang demokrasi, mesti melalui pilihan raya. Kalau orang tak undi pakai tak jadi. Mesti ada satu benda yang lain, entiti yang lain yang nak kena angkat. Dia tak boleh saja-saja nak dilantik dia tu Perdana Menteri. Dulu tuan-tuan ingat tak, ada satu kerajaan di negeri Kedah ni, mereka buat satu pertubuhan, kerajaan Langka Suka. Tu mereka buat macam istana mereka sendiri, tapi tak diiktiraf lah. Mereka ada plak dekat plate nombor mereka sendiri, kata mereka ni kerabat. Tapi siapa yang iktiraf? Tak ada. Hanya orang sekitar-sekitar mereka tu saja. Valid tak? Sah tak? Dia tak sah.
Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggikan diri dia, bukan disebabkan ketaatan kita kepada dia, bukan disebabkan sembahan kita kepada dia. Kalau kita tak sembah dia, tidaklah merendahkan kedudukan apa yang dia ada. Kalau seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam ini sembah kepada dia, nescaya tidak akan meningkatkan lagi kedudukan dia. Sebab tu tuan-tuan, kita mesti clear satu sifat Tuhan ni. Segala bentuk sifat kesempurnaan Allah ialah bukan sifat yang boleh di-upgrade dan bukan yang boleh di-downgrade, bukan yang boleh semakin naik ataupun semakin berkurang. Saya bagi contoh macam ni. Saya bagi contoh nak mudah kita faham, no? Allah bersifat dengan sifat al-basir, basar, melihat, maha melihat. Kesempurnaan penglihatan Allah ialah kesempurnaan yang dia tak boleh, bukan tak boleh tambah, dah tak ada lah. Kalau kita kata penglihatan Allah semakin hari semakin jelas, apa beza Allah dengan mikroskop? Mikroskop, bila kita putar sikit, dia jadi kuih jelas, putar lagi kuih jelas. Sama, Allah maha mendengar. Pendengaran Allah sempurna, dia tak ada dah upgrade pada kedudukan yang tak boleh dibayangi dan tak boleh diatasi, sehingga dia tak ada upgrade. Kalau pendengaran Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang boleh di-upgrade, yang boleh dinaik taraf, apa beza Tuhan dengan stetoskop hak bubuh kat telinga tu? Semakin kuat volume kita duk pusing, semakin kuih dengar. Dia tak ada beza. Maka segala kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini ialah kesempurnaan yang dia tu sendiri, pasal dia, bukan pasal ada orang tukang angkat dia. Oh, pasal malaikat banyak duk bertasbih kat dia. Oh, pasal malaikat sekali masuk 70,000 malaikat duk tawaf di keliling Baitul Ma'mur di atas langit ke-7. Tak. Kalau malaikat tak tawaf pun tetap kedudukan darjat dia tu tinggi. Pasal apa? Dia yang maha meninggikan diri dia dengan kemampuan yang ada pada diri dia. Adapun makhluk berbeza. Dia berhajat kepada orang ataupun Allah untuk mengangkat darjat dia. Kadang orang angkat darjat dia, tapi Tuhan tak angkat pun darjat dia. Macam tu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itu syarah berkenaan tentang al-muta'ali Allah Subhanahu wa taala. Objektif yang ketiga, apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Muta'al dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-9? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Aduh. Dialah Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan perkara-perkara yang nyata, benda-benda yang nampak. Dialah Al-Kabir, dialah yang maha besar. Dialah Al-Muta'al, dialah yang maha meninggi diri. Macam tu. Itu dalil dia. Itu dalil dia. Wallahu a'lam. Selesai. Objektif yang ketiga dah selesai. Kita tengok objektif yang terakhir, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Muta'ali Allah. Kata Al-Ghazali rahimahullah, barang sesiapa yang memahami dan menghayati serta meresapi di dalam hati, disatukan akal dan iman tentang Al-Muta'ali Allah, maka sedarlah dia betapa rendah hinanya dia di hadapan Allah. Tuan-tuan, kita tidak mulia kerana pakaian kita yang mahal di sisi Tuhan. Kita tidak mulia kerana kekuatan akal fikiran kita yang tajam. Kita tidak mulia di sisi Tuhan kerana rupa paras yang indah. Kita tidak langsung tinggi di sisi Tuhan kalau dinilai dari segi soal pangkat dan harta. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi aku daripada kalangan kamu ialah manusia yang paling bertakwa. Maka tunduklah, rendahkanlah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedar sungguh-sungguh bahawasanya kita ni tak ada apa. Baik. Dalam kamus bahasa Inggeris
dia ada dua perbezaan istilah. Yang pertama disebut introvert, yang kedua disebut sebagai humble. Apa perbezaan di antara introvert dengan humble? Introvert ni dia rasa rendah diri sampai tak boleh buat apa. Rasa rendah diri ni sampai tak boleh buat apa. Rendah diri ni bagus tak tuan-tuan? Bagus. Tapi rendah diri sampai tak boleh buat apa ni bahaya. Ketika suqutul Baghdad, kejatuhan kerajaan Islam di Baghdad, ulama-ulama yang kemudian selepas itu mereka tak berani nak tulis kitab baru. Katalah ada fatwa, maksudnya mereka ada ijtihad, ada pandangan mereka sendiri, tapi mereka tak berani nak mengeluarkan pandangan dan tak berani dengan tadwin penulisan. Perkara ini disebut dalam kitab Al-Madkhal Lidirasah Islamiyah karangan Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia sebut sejarah ni, zaman kejatuhan keilmuan Islam. Apabila ulama-ulama yang pada zaman tu bukan tak hebat, tetapi mereka terlalu merasa rendah diri dengan imam-imam yang sebelum mereka, sehingga kalau mereka nak buat pandangan baru, mereka kata, ish, layak ke aku nak buat pandangan ni? Sehingga akhirnya penulisan tak cukup banyak ketika tu. Itu agak introvert bagi, agak rendah diri sehingga tidak boleh menyumbang bakti kepada masyarakat. Satu lagi perkataan ialah humble, merendah diri dengan cara dia boleh menguruskan kehidupan dia. Ada orang dia terlalu rasa hina di hadapan Tuhan sehingga dia tak mau dah memakmur, mengimarahkan alam ni. Itu bahaya, tak boleh. Sampai tak mau bermasyarakat, sampai tak mau nak kerja, sampai tak mau nak berkeluarga, sampai tak boleh nak uruskan diri. Itu. Tapi di sisi ulama tasawuf dia adalah perbahasan dia. Dia ada perbahasan dia, dan saya pun takkan ulahlah perbahasan tu. Pasal dia ada golongan, saya lupa istilah tu. Dia ada satu kelompok di kalangan ahli sufi yang dia sengaja biar masyarakat benci dia. Dia suka buat benda yang orang tak suka supaya dia tak mau rasa orang sanjung dia. Saya tak ingat istilah tu apa. Namun perbahasannya agak terperinci lah di kalangan ulama. Saya tak bahas. Jadi kita nak humble di hadapan Allah, rasa rendah diri. Rasa rendah diri, hina kita, yang hina kita boleh improve, memperbaiki kehidupan kita. Itu yang kita nak. Itu. Jadi di hadapan Allah hendaklah kita berasa rendah diri. Pasal kita ni memang rendah pun di sisi Tuhan. Jadi jangan kita pernah rasa menyombong, meninggi diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesan bagi orang yang faham dengan al-muta'ali Allah, maka dia tidak akan sesekali mengagung dan meninggikan sesuatu selain yang datang daripada Allah. Ini penting. Kadang nampak contoh Steve Jobs, tukang buat Apple, handphone iPhone Apple ni, bila keluar dulu kan, keluar sekian model baru dalam iPhone, canggihnya. Tu bahaya tu. Canggih tu tak ada masalah kalau kita rasa tu canggih, tapi mana yang lagi kita nampak canggih Allah cipta kita dengan canggihnya ciptaan manusia. Ada tak kesan, tuan-tuan? Ada. Saya bagi tahu kesan dia. Ini saya pesan untuk saya sekali. Kalau orang faham, orang buang hijab. Dulu kalau orang cerita buang hijab kan, ambil duit shilling lama kan, kerih silang tu. Itu Tok Bomo suka ambil duit tu buat baca-baca, belah mata. Orang teknik belah mulut, dia belah mata. Beda habuan nak buka hijab, nak tengok jin kan. tengok jin. Buka hijab yang sepatutnya untuk kita musyahadah ni, memandang untuk buka hijab ni ialah apa? Memandang segala sesuatu datang daripada Allah. Itu baru buka hijab. Kalau takat nampak jin setan lo, itu tak cukup hijab lagi. Tak cukup hijab lagi. Baik, kesannya macam mana, tuan-tuan?
Kalau manusia memandang ketinggian itu lebih pada ciptaan manusia, tu orang sanggup beratok sampai tak semayang, beratok sampai kedai iPhone tu, beratok beratok sampai boleh upah orang pula tukang beratok, sanggup keluarkan modal untuk upah orang. Sanggup. Dulu masa zaman saya mengaji di UKM, mengaji kat UKM tu, dekat di Bangi tu ada satu butik tudung. Kawan saya tanya, Bal, ada job baru nak kata. Job apa kata? Ada makcik-makcik ni depa tak larat tunggu, depa suruh upah kita pergi beratok beli tudung. Saya kata tak ada kerja. Pasal kawan saya ni siap pasang kemah lagi dekat kaki lima. Pasal masyuk betul. Memang hat tokek tu telah hat tukang ambil atas angin ni pun kaya tak sangka lah. Jadi Allah SWT, pasal apa orang boleh sanggup beratok ni? Pasal apa orang boleh sanggup beratok? Pasal melihat tu, sudut pandang melihat ketinggian ciptaan itu dahsyat. Kalau orang memandang ciptaan Tuhan ini lebih daripada tu, maka orang akan memenuhi majlis ilmu dan masjid lebih daripada memenuhi kedai. Sebab tu saya kata pentingnya melihat. Pentingnya untuk celik. Orang tua selalu sebut ada beza nampak dengan celik. Orang tua selalu sebut ada beza nampak dengan celik. Celik ni daripada mata hati. Jadi kalau kita faham Al-Muta'ali Allah ni, kita memandang Tuhan lebih daripada semua. Sehingga kalau kita tak dapat sesuatu daripada dunia, kita tak heran. Pasal hak ni makhluk yang punya, makhluk yang buat. Kita ligan mengejar sesuatu yang lebih tinggi daripada Al-Muta'alinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan dan perempuan, apabila kita faham Al-Muta'ali Allah, maka janganlah pula tadi kita kata meninggi diri kat kita. Yang kedua, janganlah kita meninggi salah orang. Tu penting tu. Jangan kita meninggikan orang yang salah. Bahaya. Ada orang tanya, bahaya dia datang mana? Kerana esok lusa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kita memuliakan orang ni? Pasal apa kita angkat dia ni? Pasal apa kita meninggikan darjat dia? Hati-hati. Pasal apa kita agung-agungkan dia? Dan janganlah pula kita bersenang-senang dan bermudah-mudah dalam merendahkan seseorang. Pasal itu bukan kerja buat kita. Kalau dia ada title, kita layan dia baik. Kalau dia tak ada title, kita layan dia lebih kurang. Tak boleh macam tu. Ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelaslah Al-Muta'ali Allah ini adalah haqqullahi subhanahu wa ta'ala mutlaqan. Al-Muta'ali ini Allah yang maha meninggikan diri atas tiap-tiap sesuatu dengan kemampuannya, itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Kita tak mampu untuk ada nama tu daripada huruf ejaan alif lam mim ta ain lam ya tu, huruf tu pun kita tak layak nak ambil, apatah lagi segala isi dan intipati bagi Al-Muta'ali itu tidaklah layak ke atas diri kita yang hanya sebagai hamba. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, selesailah sudah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan perempuan. Dengan seadanya, dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ini dan pembacaan saya yang agak terbatas, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan istifadah yang baik untuk kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.